Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya izinkan saya yang lemah, yang daif, yang hina, lagi fajir, banyak dosa ini, mudah-mudahan diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan yang mendengar apa yang akan saya kongsikan pada petang ini, insya-Allah mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita memperkatakan tentang Imam Al-Mahdi dan Fattah Tamimi, kita seharusnya telah mengetahui bahawa mereka berdua ini, iaitu Imam Mahdi dan Fattah Tamimi, adalah dua tokoh dunia, insya-Allah, yang akan menyelamatkan dunia ini daripada segala macam kekufuran. Dan bila kita menyebut Imam Mahdi dan Fattah Tamimi, ataupun untuk melayakkan diri kita untuk bersama-sama dengan mereka, untuk menjadi orang yang bertakwa, orang yang benar-benar beriman, menjadi tentera Imamul Mahdi, dia bukanlah sebagaimana sebahagian besar daripada yang kita faham, iaitu meletakkan keutamaan kepada peperangan ataupun kepada keberanian dan yang seumpama itu. Tetapi sebenarnya apa yang lebih perlu kita tekankan adalah diri kita, roh kita, amal baik kita, amal ikhlas kita. Itulah yang merupakan ciri-ciri utama untuk dilayakkan menjadi tentera Imamul Mahdi. Oleh kerana itu, insya-Allah pada petang yang berbahagia ini, izinkan saya insya-Allah untuk memperkatakan bab yang berkaitan dengan ikhlas. Bagaimana hendak mengesan amal ibadat itu ikhlas ataupun tidak. Di sini saya suka menyebut bahawa inilah ilmu yang saya perolehi dari Fattah At-Tamimi atau Syuaib bin Saleh. Ilmu yang global, ilmu yang luar biasa. Apabila orang yang benar-benar menginginkan kepada kebenaran, yang inginkan kepada hidayah dan taufik, maka ia akan menerimanya dengan baik dan menghayatinya, mengamalkannya. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu ini insya-Allah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan semua amalan kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hendak mengesan amal ibadah kita ini ikhlas ataupun tidak? Jadi di sini saya bawa contoh-contoh sebagai panduan untuk mengukur keikhlasan kita. Yang pertama, apakah kita sembahyang, wirid, zikir, doa dan baca Quran di rumah dengan di masjid ada perbezaan. Di rumah kita buat cepat-cepat dan lebih kurang sahaja. Sedangkan di masjid kita lakukan dengan penuh teratur, tertib, sopan, dengan suara sedap atau cuba sedap-sedapkan suara kita. Artinya kita buat lebih baik bila berada di masjid, yakni di depan orang ramai. Itu tandanya tidak ikhlas. Kedua, kalau ada orang puji kita, apakah ada rasa berbunga, sedap dan suka hati? Dan ketika mana kita dikeji, adakah kita rasa marah atau sempit dada dan sedih? Kalau terasa megah bila dipuji, berbunga, sedap, suka hati, atau sedih bila dikeji, maka itu artinya kita belum lagi ikhlas. Ketiga, apakah kita menderma dengan bersyarat? Misalnya mesti ditulis dalam daftar atau disiarkan dalam akhbar dan TV. Kalau tidak, kita tidak mahu menderma untuk masjid, surau, anak yatim, sekolah Islam dan lain-lain lagi. Atau terpaksa ditulis nama kita pada mana-mana batu asas sebagai contoh. Kalau tidak, kita tidak menerima. Itu tanda kita tidak ikhlas.
Yang keempat, cuba kita renung-renungkan. Adakah kita buat kebaikan, kemudian suka sebut-sebut atau dengan harapan supaya orang itu balas kebaikan kita? Subhanallah. Halus ya tuan-tuan. Apakah selepas kita buat baik pada seseorang, kemudian bila dia lukakan hati kita, langsung kita berkata di depan atau di belakangnya, tidak patut engkau buat begini pada aku. Aku dah banyak tolong engkau. Kalau aku tak tolong selama ini, susah engkau. Memang orang tak kenang budi. Ini juga tanda tidak ikhlas. Di sini barulah kita tahu betapa rupa-rupanya ikhlas itu bukan suatu yang senang. Bukan suatu yang mudah. Subhanallah. Yang kelima, pernahkah kita menderma hanya di depan orang? Tapi kalau secara sembunyi kita tidak menderma. Ini juga tidak ikhlas. Keenam, apakah kita suka segala kebaikan hanya dicetus oleh kita sahaja? Bila orang lain yang buat kebaikan itu, kita tidak suka. Ini juga tidak ikhlas. Yang ketujuh, adakah waktu kita berjawatan kerana ada gaji dan allowance, maka kita aktif dan gigih berjuang memperkatakan Islam. Kita bersyarah merata-rata tempat. Tetapi bila kita tidak ada jawatan, kita tidak minat buat kerja-kerja itu lagi. Atau kita ditukar jawatan, bukan jawatan agama lagi. Langsung kita tidak minat sebut Islam lagi. Ini ada udang di sebalik batu, namanya. Itu tandanya kita tidak ikhlas. Yang ke-8, pernahkah kita memperkatakan Islam itu hanya sewaktu kita harapkan dapat kerusi di parlimen? Atau hendak tambat hati rakyat dengan harapan parti kita dapat memerintah? Tapi bila tidak ada kerusi lagi atau sudah tua, kita tidak sibuk-sibuk lagi memperjuangkan Islam. Ini ada kepentingan diri namanya. Juga dianggap tidak ikhlas. Adakah kita buat teguran hanya pada orang-orang kecil atau orang bawahan saja? Tetapi bila tuan-tuan di atas kita buat kesalahan, kita tidak berani hendak tegur. Ini juga tanda tidak ikhlas. Yang ke-10, adakah bila kita ada jawatan dalam kampung atau masjid atau apa-apa jua jawatan dalam masyarakat, baru mahu berkorban. Tapi bila tidak ada jawatan, tidak mahu berkorban lagi. Itu tanda kerja kita tidak ikhlas. Yang ke-11, renungkanlah. Apakah kita mahu belajar Islam kerana ada jaminan masa depan? Kalau tidak ada jaminan masa depan, mungkin kita tidak belajar atau tidak bersungguh-sungguh belajar Islam. Ini juga tidak ikhlas. Pernahkah kita beri bantuan kerana orang itu berbuat baik kepada kita? Sedangkan kalau orang itu tidak berbuat baik pada kita, kita tidak suka membantunya. Walaupun orang itu patut dibantu. Ini juga tidak ikhlas. Yang ke-13, adakah kita rasa tidak senang bila ada orang sekali-sekala menggantikan kita, contohnya berceramah atau bersyarah di tempat kebiasaan kita? Atau kita rasa bangga atau rasa senang hati kerana dia membantu kerja-kerja kita buat kebaikan? Jika tidak, ini juga tidak ikhlas. Pernahkah terjadi dalam mana-mana mesyuarat atau mana-mana perbincangan, kita mahu biarlah cadangan-cadangan yang baik dan bagus hanya datang dari kita? Kalau ada orang lain yang memberi pandangan, walaupun baik, kita rasa tak senang. Itu juga tanda tidak ikhlas. Orang yang ikhlas, dia mahu orang lain juga dapat memperkatakan kebenaran, bukan hanya melalui dirinya seorang. Seterusnya, seorang yang pernah kita beri bantuan kerana dia patut menerima lantaran kemiskinan atau kesusahannya, kemudian dia cacatkan hati kita. Apakah kita terus memberikan bantuan itu? Kalau kita teruskan memberi bantuan itu kepadanya, itulah tanda ikhlas. Jadi, cukuplah setakat itu contoh-contoh yang lumrah berlaku di tengah-tengah kehidupan kita, agar ia menjadi kayu pengukur sejauh mana keikhlasan kita selama ini. Kita tentu ada pengalaman bersama dalam salah satu hal-hal yang berlaku yang disebutkan tadi. Kalau begitu, ukurlah diri masing-masing. Apakah usaha-usaha, kerja-kerja dan amal ibadah kita sudah ikhlas atau belum? Jadi untuk mendapat ikhlas itu amat susah. Kerana ikhlas itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala
Ia adalah rahsia Allah, bukan rahsia kita. Bahkan kita pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu apakah kita ini ikhlas ataupun tidak. Ikhlas itu dikatakan sebagai ruh amal. Walaupun manusia itu nampaknya hebat di sisi Allah, tidak ada apa-apa nilai, kosong. Ibarat haba'an manthura, yakni habuk-habuk yang berterbangan, hilang begitu saja. Jadi marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ya Allah, jadikan kami orang yang ikhlas. Jadikan usaha kami kerana Engkau semata-mata, ya Allah. Jangan diselit di hati kami ini selain Engkau, selain mendapat keredaan Engkau. Pimpinlah kami, wahai Tuhan, yang maha pengasih, lagi maha penyayang, agar usaha-usaha kami ini tidak sia-sia. Amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sailin, ya mujibas sailin. Wahai Tuhan yang menunaikan segala permintaan orang yang meminta. Sesungguhnya orang-orang yang ikhlas itu balasannya ialah syurga. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, yakni yang ikhlas, apa yang belum terlihat oleh mata dan belum terdengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas dalam hati. Jadi sekian saja yang saya hendak kongsikan daripada ilmu yang saya peroleh daripada Fatah At-Tamimi, iaitu Syuaib bin Saleh. Dia adalah seorang mujadid yang benar-benar mujadid. Bahkan dia adalah sahibuz zaman di zamannya. Marilah kita semua merendah diri, membaiki diri. Mudah-mudahan kedatangan sahibuz zaman, kedatangan mujadid, kedatangan Fatah At-Tamimi ini akan berlaku insya-Allah tidak lama lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.